Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mewujudkan program franchise mikro atau franchise mampu milik khusus untuk golongan belia. Inisiatif itu bagi menggalakkan usahawan muda menerokai industri perniagaan franchise selaras Plan Induk Pembangunan Franchise Nasional PIPFM 2021-2025. Menurut Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Seri Hasnul Zam Ahmad, setakat ini RM5 juta diperuntukkan kerajaan terutamanya bagi golongan belia yang ingin terlibat dalam platform tersebut. Untuk permulaan, sekiranya hendak cuba mendapatkan dana dan dalam bentuk grant, bukan pinjaman, boleh dapatkan daripada kerajaan. Tapi kalau hendak memperbesarkan lagi, mendapatkan dana-dana tambahan, mungkin kita di masa akan datang juga akan cuba bekerjasama dengan beberapa bank untuk menjadikan franchise ini salah satu produk yang mereka akan bantu untuk memberikan dana pinjaman. Skim Pembiayaan Kecil Franchise SPKF dan Dana Bantuan Pembangunan Franchise DBPF disediakan oleh Perbadanan Nasional, manakala Skim Pembiayaan Franchise SPF ditawarkan oleh Credit Guarantee Corporation CGC. Program franchise mikro atau franchise mampu milik bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan, malah mampu menjana pulangan keuntungan kepada franchisor. Projek model ladang buluh pertama negara di Kampung Teris, Hulu Terengganu bakal memulakan operasi bulan depan yang melibatkan perbelanjaan RM5 juta sekaligus menjadi pusat rujukan semua pihak selain berpotensi sebagai pusat ekopelancongan buluh di Malaysia. Ladang seluas 15 hektar ini merupakan milik Pusat Latihan Industri Perkayuan Terengganu. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali memaklumkan buat permulaan 5 spesies buluh ditanam iaitu betung, beting, beti, semantan dan hitam. Projek bakal menjamin ketersediaan bahan mentah bagi kegunaan industri selain menjadi sumber alternatif kayu di Malaysia. Model ladang buluh ini menjadi rujukan kepada para pengkaji daripada pelbagai pihak untuk mengkaji industri buluh dan juga rujukan kepada industri yang terlibat di bidang huluan buluh, di bidang penanaman dan juga bidang hiliran buluh, dan juga akan menjadi tempat kunjungan pada pelancong untuk melihat industri buluh itu berkembang di negeri Terengganu, insya-Allah. Dan kita harap nanti dia akan memberi satu lagi peluang pekerjaan berakyat negeri Terengganu untuk terlibat di bidang huluan, di bidang hiliran buluh ini, insya-Allah. Beliau sebelum itu menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian antara Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia dengan Pusat Latihan Industri Perkayuan Terengganu di Hulu Terengganu. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri yang sedang bertugas ketika ini. Saya ucapkan selamat bertugas. Yang sedang menonton langsung Cerita Pagi dari Pulau Pinang, saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, bulan 12 ni seperti yang saya katakan bukan saja popular dengan wali matu urus, majlis, kenduri kendara, tetapi sebenarnya bulan 12 ironinya bulan 12 ni terkenal juga dengan bulan orang kata masuk jawi ataupun berkaitan seperti mana dapat saksikan di belakang saya ketika ini. Hari ini lebih kurang 50 adik-adik di kawasan Pulau Pinang ni yang terpilih turut serta dalam acara mandi-mandi sebelum untuk acara yang seterusnya itu berkaitan. Dan berbicara tentang program kita hari ini, bersama saya ketika ini CEO Yayasan Metamorphosis iaitu Encik Razali Muhammad Zain. Jom kita bersama beliau. Baik, terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa bersama penonton Cerita Pagi. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, Encik boleh terangkan sikit tentang program ini dianjurkan daripada pihak Encik dan bagaimana perjalanannya? Okey, program ini adalah program bukan saja tahun ini kita anjurkan. Program ini merupakan setiap tahun program Yayasan Metamorphosis anjurkan, khususnya di kawasan Bukit Melera. Tapi specialnya tahun ini kita pilih seluruh negeri Pulau Pinang. So anggaran peserta pun agak ramai sebenarnya, tapi memandangkan kita COVID-19 ni kita hadkan. Tapi bukan sejak hari ini, sepanjang minggu ni kita ada program berkaitan ni beramai-ramai. Okey, penglibatan umur kanak-kanak ni ada had umur ke ataupun macam mana? Okey, untuk bagi tahun ini kita limitkan umur daripada 5 tahun ke 12 tahun. Tetapi
specialnya pada tahun ini ada satu kaum India yang umur 42 tahun nak join dalam program kita. Dia yang sangat excited sangat, so kita pun bagi peluang kepada dia sebab katanya bukan saja untuk orang Islam tapi untuk semua kaum lah, untuk benda ni untuk cuci dan sebagainya kan. Okey, daripada lepas mandi ni kita tahu dia tengah mandi, dan selepas ini apa yang akan dilakukan? Okey, program hari ini first dia orang akan mandi laut sebab Bukit Mendera, kawasan di Bukit Mendera ni terkenal dengan laut daripada Batu Ferringhi dan sebagainya. So lepas ini kita ada mandi bomba. Selepas itu kita ada majlis perarakan dengan kompang, silat dan sebagainya, dan potong pulut kunik, dan selepas itu kita katan lah. Okey, selepas sukatan tu mereka boleh pulang ke rumah masing-masing. Selepas sukatan tu mereka akan pulang ke rumah masing-masing lah. Okey, Tuan, mungkin soalan terakhir daripada kami untuk seluruh hari ini. Mungkin daripada pihak Tuan sendiri sebagai penganjur, harapan mungkin Tuan lihat ada harapan-harapan tertentu untuk dikongsikan daripada program, mungkin tahun depan akan buat lagi ke ataupun sambutan bagaimana? Okey, terutama sekali kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pegawai-pegawai Metamorphosis lah yang betul-betul lumus untuk menjayakan program hari ini, dan kemudian kepada waris-waris yang bagi banyak kerjasama dan sambutan kita, dan kita berharap diorang memberi sokongan dan support kepada yayasan lah, sebab kita juga di yayasan mengutamakan kebajikan masyarakat setempat kita. Dalam keadaan COVID-19 ni kita faham mak bapak kurang berkemampuan dan sebagainya kan, tetapi kita membantu dan support mereka. Jadi harapan kita untuk diorang pun support kita di program yang akan datang, dan tahun depan insya-Allah kita boleh menambahkan lagi peserta kita insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama penonton pagi. Didoakan program berjalan lancar dan ada rezeki jumpa lagi. Baiklah rakan tugas yang seperti yang Tuan katakan, seperti yang Tuan katakan, penyertaan hari ini bukan saja melibatkan bangsa Melayu tapi ada juga kaum India, dan fadilat daripada berkatan ataupun berjawi ini sebenarnya membersihkan dan juga untuk kesihatan. Apa-apa pastinya ada pantun untuk anda. Tidaklah lengkap pulang ke desa kalau pelanduk dapat, rusa pun dapat. Tidaklah lengkap menjadi dewasa, berkatan dapat, pahala pun dapat. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri, silakan. Menambah baik dan juga menyokong dasar komuniti negara, Pusat Hikmat Masyarakat dan e-Library diwujudkan. Inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini selain menangani isu sosial perumahan di peringkat komuniti setempat, ia turut menyokong inisiatif pendigitalan di peringkat akar umbi. Menurut Menterinya Zuraida Kamarudin, pusat ini membantu memastikan kualiti hidup komuniti selamat dan kondusif. Seperti kes banjir yang hari itu kan, ada hujan dan banjir, dan cepat dapat turun padang untuk ambil bantuan daripada bomba kalau sekiranya ada jenayah, polis dan sebagainya. Jadi center ini akan menjadi satu center tempat masyarakat di sini membuat aduan dan membantu mereka. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pusat Hikmat Jawatankuasa Pengurusan Kemajuan dan e-Library Kampung Baru, Kuala Ampang. Kadang-kadang mereka punya rumah ada laptop tapi tak ada wifi, atau ada handphone tak ada wifi. So kita provide, you datang kepada kita punya e-library, tak semesti nak pakai kita punya komputer pasal terhad. Mereka boleh use free wifi dekat sini, mereka boleh teruskan online class dia. Untuk peringkat permulaan, Pusat Hikmat Masyarakat dan e-Library akan beroperasi 3 hari seminggu. Remaja lelaki Muhammad Zahrawi P. Ramli, 13 tahun, ditemui lemas di perairan Tanjung Piai, Pontian, Johor pada pukul 4.31 petang. Mangsa dipercayai lemas ketika mandi bersama 9 rakannya yang lain. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pontian Baru, penolong penguasa bomba Iqbal Radwan memaklumkan mayat mangsa dijumpai 5 km dari lokasi dilaporkan lemas pada kedalaman 6 kaki di bawah jeti. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan 17 anggota bomba dibantu pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam serta orang awam. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Pontian dan operasi tamat pada pukul 5 petang.